Hai semua. Selamat kembali ke sesi live Syurti Dr. Bala. Alright, minta maaf banyak-banyak sebab kali ni saya tak bagi pengumuman dulu sebelum start live. Saya memang saja nak buat gimmick sikit ataupun nak buat kejutan sikit. Sesiapa yang tak dapat tengok during live ni tak ada masalah sebab you all boleh tengok balik video ni nanti. Saya memang tak akan delete, ia akan ada dekat wall saya. So hari ni saya nak bercakap tentang positivity. Macam mana nak stay positif, macam mana nak kekal positif, macam mana nak kekal bertenaga. Reason saya buat topik ni adalah sebab semalam sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ataupun World Suicide Prevention Day, saya ada post tentang positivity dan sebenarnya ramai doctors, orang awam, public people, influencers yang post tentang positivity, post tentang positive energy dan macam-macam lagi semalam. Mungkin berkaitan dengan apa yang semalam punya hari itu, ramai rakan-rakan followers yang message saya dan bercerita tentang mungkin masalah korang, mungkin kekusutan yang anda alami, dan paling banyak yang bertanya kepada saya adalah tentang macam mana nak stay positif. So ada sis ni yang share tentang masalah dia di tempat kerja, negativity di tempat kerja. Ada rakan yang share tentang masalah dengan ahli keluarga. Ada juga yang share problem tentang jiran, especially bila duduk di, mungkin saya tak go through mungkin bila duduk di tempat yang agak tertutup kondo dan flat mungkin agak susah untuk kekal positif. Mungkin ramai orang rasa susah untuk kekal positif bila ramai orang negatif di sekeliling kita. Okey, saya nak share sedikit. Hai semua, hai Wafa, hai everyone. So saya nak share sedikit apa maksud positivity, apa maksud kekal positif. Sebenarnya kekal positif ni tidak bermaksud kita tak nak dengar apa-apa yang negatif. Tidak bermaksud kalau ada orang cerita tentang apa-apa kesusahan dia ataupun masalah dia yang dia go through, kita terus tak nak dengar. Saya nak positif, jangan cerita. Bukan ya. That is not stay positive. Stay positive ni bila kita dengar pengalaman orang lain, bila orang lain bercerita tentang, contohnya Ali bercerita tentang Abu dan dia bercerita keburukan tentang Abu. Okey, saya start daripada situ ya. Antara contoh yang saya boleh bagi adalah contohnya sekarang bila seseorang bercerita tentang pengalaman bersalin dia. Alright, so dia bercerita macam mana bila dia bersalin, dia pergi ke hospital A, doktor di situ sangat kurang hajar, nurse di situ memang sangat jahat, banyak dia mengalami begitu banyak kesusahan. Kamu yang pregnant ni pun terus rasa takut, terus rasa macam aduh, dia mengalami begitu banyak problem dekat hospital tu. Saya dah takut dah, saya tak nak pergi bersalin dekat situ sebab nampaknya macam sangat teruk situasi dekat situ. Okey, yang pertama bila ada orang bercerita ataupun share tentang perkara macam ni dengan kita yang sebenarnya ia memberi a lot of negative vibes kepada kita, a lot of negative energy. Negative energy tu apa? Maksudnya bila dia bercerita tentang pengalaman negatif dia kepada kita, kita ada satu ketakutan di dalam minda kita. Kita ada satu fear state. Jadi kita jadi takut kepada situasi ataupun pengalaman yang sama. Jadi kita rasa macam kita tak nak alami ataupun kita tak nak pergi ke tempat ataupun situasi yang sama. Yang contoh yang saya nak gunakan di sini adalah bersalin. So sebab sebab CCT ni dah mengatakan bahawa hospital tu teruk, nurse dekat sana teruk, doktor dekat sana teruk, kita terus rasa takut. Kita pun terus rasa macam I tak nak pergi. Okey. Kita kena ingat bila kita mendengar orang lain bercerita, kita mendengar pengalaman orang lain bercerita, kita kena simpan dalam hati kita, orang yang bercerita ni ada dua jenis. Satu adalah orang yang bercerita sebab dia nak clearkan minda dia. Dia perlu bercerita sebab dia nak vent up. Dia perlukan macam space. Biasanya ini berlaku sesama kawan-kawan rapat, sesama adik-beradik. Kamu just nak bercerita sebab you nak. Okay, sorry ada gangguan ada phone call masuk. Okay, kita kena faham bila ada orang bercerita tentang pengalaman buruk dia kepada kita, ada dua jenis orang yang bercerita. Satu jenis adalah orang yang memang nak bercerita sebab dia nak clearkan minda dia nak vent out, dia mencari
teman untuk bercerita untuk share pengalaman dia. Satu lagi golongan orang yang bercerita ni adalah orang yang ada conflict of interest. Dia saja share cerita itu untuk sama ada contohnya bila dia bercerita tentang sesuatu produk yang buruk sebab dia nak cakap produk dia elok, ataupun bila dia bercerita contohnya bos ni teruk, bos ni memang memang negatif, bos ni suka marah orang, bos ni suka buat macam tu. Bila dia bercerita tentang macam tu sebab dia nak pull you down, dia nak jadikan you pun macam ada rasa ketakutan tentang perkara itu. So orang yang another mode ni ataupun kita panggil autopilot mode ni yang a bit worrying actually, sebab dia bercerita tentang negatif tu dengan conflict of interest. Jika kamu tengok penjual produk, dia suka burukkan sesuatu produk sebab dia nak menunjukkan lagi satu produk tu lebih bagus. Ini tak semestinya produk-produk sampah kesihatan yang doctors fight. Ia boleh jadi macam contohnya shampoo ataupun skincare produk. Dia kata, oh I guna skincare ni teruk sangat, so produk ni lebih baik. Ini contoh sebenarnya dia menunjukkan sesuatu itu lebih buruk sebab dia nak menunjukkan another one is better. So orang jenis macam ni yang kita kena be careful sebenarnya. Ini selalu berlaku di tempat kerja. So dia suka burukkan seorang yang lain sebab ada conflict of interest di situ. So korang kena careful orang yang kedua ni, orang yang daripada golongan kedua ni. Biasanya golongan kedua yang bercerita hanya untuk bagi negativity ataupun hanya untuk menyebabkan kamu takut adalah dia punya tujuannya adalah untuk fear mongering. Alright, dia nak menakut-nakutkan kamu, dan di sebalik ketakutan itu dia ada conflict of interest, sama ada dia nak jadi lagi baik ataupun dia nak nampak lebih baik ataupun dia nak jual produk ataupun dia nak suruh something that dia nak menakutkan kamu untuk conflict of interest. Jadi kena be careful di situ. Alright, so yang pertama sekali apa yang saya nak ingatkan, bila ada orang bercerita tentang negatif kepada kita, bila ada orang bercerita pengalaman buruk dia kepada kita, kita sewaktu mendengar tu kita kena analyse sama ada dia bercerita secara autopilot mode, iaitu dia just went out sahaja, ataupun dia bercerita sebab dia ada conflict of interest. Itu yang pertama sekali yang kita kena ingat. Yang kedua, bila kita nak dengar tu, kita kena ingat bahawa kita nak analyse pencerita ini, dia bercerita pengalaman dia kepada kita, adakah kerana dia nak membantu kita ataupun dia nak membantu diri dia. Alright, okay. Contoh yang saya bagi apabila seseorang bercerita keburukan tentang dia bersalin, so dia mengalami a lot of negativity tentang waktu dia bersalin. Okay, dia nak kata doktor tu teruk, dia nak kata hospital tu teruk, dia nak kata nurse tu teruk, dia nak kata management teruk, dia nak kata uri dia lekat, because semua orang. Anda kena ingat yang bahawa semua itu berlaku di situasi dia, atas diri dia. So itu adalah pengalaman dia, badan dia, persepsi dia, dan juga karma dia, kifarah dia. Itu berlaku untuk dia. Tak semestinya kita akan go through benda yang sama. So itu adalah positivity sebenarnya. Bukannya bila kita dengar complication orang tu kita jadi takut. Kita dengar complication orang tu kita jadi takut. Dan bila kita jadi takut, kita duduk dalam fear state. Fear state, keadaan ketakutan tu sebenarnya is a very strong negativity. Kita tak suruh kamu jadi macam tu. It's very important, informed consent. Kita tahu, okay, bila apa itu prosedur VE, apa itu prosedur bersalin, apa itu komplikasi yang mungkin wujud, kita tahu. Kita ambil langkah berjaga-jaga yang betul daripada saranan orang yang betul, dan kita stay positif. Apa-apa yang berlaku kepada orang lain, contohnya orang tu bersalin, uri dia lekat, orang ni bersalin, darah tumpah tak berhenti-henti sampai kena buat operation buang rahim, orang ni pula kaki baby dia sangkut, whatever it is lah, alright, itu adalah pengalaman dia atas badan dia, pada situasi dia, kepada diri dia. Dan apa yang berlaku kepada diri dia tu adalah kredit dia. Kredit tu apa? Adalah plus minus dosa dan pahala dia sendiri, karma dia sendiri. Tak semestinya kita akan go through benda tu. Alright? Tetapi orang-orang, saya tak kata
bila ada orang bercerita macam ni, kamu perlu tolak dia terus. Saya tak kata bila ada orang cerita macam ni, kamu terus cakap, jangan cerita, saya tak nak dengar, saya tak nak negativity. No, itu bukan apa yang Dr. Malam maksudkan. Apa yang saya maksudkan adalah bila ada orang bercerita begini, ia juga bagus untuk kita. Setiap orang yang kita berjumpa, setiap cerita yang kita dengar, ada sebab kenapa kita dipertemukan kepada cerita tersebut. So, apa yang kita boleh buat bila dia bercerita, kita analisis, kita ambil pedoman, kita ambil positivity daripada cerita dia. So, kenapa itu berlaku kepada diri dia? Kenapa negativity itu berlaku ketika itu kepada diri dia? So, kita boleh analyse daripada situ supaya kita tak payah go through the same experience. So, kita belajar daripada kesilapan dia. Alright, tapi jangan judge. Contohnya, bila orang ni bercerita, bos marah saya, bos ni sangat jahat, suka marah-marah orang. Benda kecil sahaja, lepas tu dia jerit-jerit depan semua orang. Saya malu sangat. So, jangan judge bos, jangan judge kawan anda, tetapi kamu analyse situasi tersebut. Kenapa berlaku? Apa yang boleh kita buat untuk elakkan benda tu berlaku kepada diri kita? Apa yang boleh kita... Sebenarnya kalau saya tengok dalam situasi yang bos dan kawan anda bergaduh tu, apakah yang boleh dibuat supaya bos tak naik marah? Apa yang boleh dibuat supaya kawan kamu lebih tabah menghadapi apa yang bos expect kepada dia, things like that. Alright, so kita learn daripada experience orang lain, tetapi jangan ambil negativity, jangan judge di situ. Dan yang penting sekali, ramai daripada inbox message saya semalam yang membandingkan antara satu sama lain ni, dia lebih berjaya, dia lebih berduit, dia lebih happy, perkahwinan dia lebih happy, dia dah ada anak, a lot of these comparisons yang menyebabkan kita jadi lebih negatif, sebab kita rasa kita kurang blessed daripada orang lain, rezeki dia lebih saya kurang. Alright, so I think kita tak perlu compare macam tu. Jangan percaya apa yang anda tengok dekat social media. Jangan percaya kalau dari luaran anda tengok orang tu lebih happy, anda tengok orang tu lebih sempurna, anda tengok orang tu macam happy-happy gitu. Tak semestinya dia tak ada struggle. Everyone has a struggle that they go through. Even yang YouTube famous pun sebenarnya ada masalah dia, yang konon-konon ada duit banyak and pergi melancong overseas and all that pun sebenarnya itu adalah apa yang kita tengok dari luaran, dari media sosial. Kita sebagai orang tua, kita adult, kita dah besar, kita tahu banyak mana yang kita tunjuk, banyak mana yang kita simpan. Kita tahu diri kita sendiri. Jadi orang lain pun sama juga. Dia tunjuk yang elok sahaja, dia post bila dia happy sahaja, yang dia struggle, kesusahan dia biasanya mereka simpan kepada diri mereka sendiri. Yang mungkin dia share dengan dia punya close circle, kawan rapat, family member. So kamu tak nampak. Jadi tak perlu compare dari segi positif, dari segi kelebihan, dari segi orang kata rezeki ke kerjaya ke apa ke, itu bukan ukuran. Apa yang lebih penting adalah a lot of positivity, a lot of circle, a lot of a lot of macam, walaupun kamu sedih, kamu ada orang yang kamu boleh lean on, kamu ada orang yang kamu boleh minta bantuan, kamu ada orang yang boleh memberi kamu support, dan kamu ada saya perlu ada mental strength saya sendiri untuk go through a difficult period. That is more important. Ada seorang sis yang message saya yang berkata bahawa dia dah kehilangan ibu bapa dia, so dia memang hidup seorang, so dia agak susah sikit nak go through dia susah sikit nak stay positive everyday, dia struggle, dan dia juga pernah try bunuh diri. So saya agak terkejut bila dapat message daripada seorang rakan follower ni, bila dia kata dia tersentuh baca status saya semalam sebab dia sendiri pernah try untuk bunuh diri. So apa yang saya nak sampaikan, setengah orang, kamu mungkin kita mungkin ada dalam state yang mana kita tak banyak circle, kita tak ada orang, kita mungkin belum dipertemukan dengan jodoh, jadi kita macam nak minta bantuan emosi pun setengah orang kadang-kadang ada kerja dia sendiri, kawan pun ada family macam tu, saya faham. Tetapi dalam situasi sekarang, apa yang lebih penting adalah there's a lot of NGOs out there, there's a lot of charity works out there. Kamu boleh cari dengan media sosial, kamu boleh connect dengan a lot of people. So lebih mudah untuk stay positive apabila kamu memberi a lot of positivity to other people. Kamu menolong kepada lebih orang, kamu share dalam a lot of positive circle, kamu boleh stay positive lebih banyak. Okay, alright. So
akhir kata saya nak cakap positivity ini jangan ambil keputusan atas ketakutan. Jangan bila kita kata tahu segala komplikasi bukan untuk kamu takut tetapi untuk kamu bersedia, tetapi berikan lebih, sayang lebih, senyum lebih, tolong lebih, dan kamu akan dapat balik benda tu bukan daripada orang yang kamu bantu tapi daripada channel yang lain. Alright, so thank you so much for listening. Siapa yang tak sempat tengok live boleh tengok nanti. Stay positive. Salam Jumaat. Bye.